Sisipan informasi Jejak Madani. QPEX diminta memahami kekangan kewangan yang terpaksa ditanggung kerajaan dalam melaksanakan skim baru gaji perkhidmatan awam yang tidak boleh dipenuhi segera. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, lapan cadangan yang dibuat QPEX dilihat sebagai hak mereka sebagai pekerja yang secara kelaziman sentiasa akan menuntut kenaikan gaji dan bonus daripada majikan setiap tahun. Jelasnya kerajaan dalam usaha memastikan kenaikan gaji kaki tangan awam dapat terus dilakukan setiap tahun sebelum dapat melaksanakan skim baru gaji perkhidmatan awam seperti dituntut kesatuan itu. Kita cuba cari kemampuan yang terbaik dari satu tahun ke satu tahun untuk memastikan ada kenaikan gaji secara tersusun. Kalau tak ada model gaji progresif ni, memang dia serah buta-buta kepada majikan, tak naik sampai bila-bila macam tu lah. Mengulas lanjut, Rafizi berkata kerajaan sentiasa terbuka dalam mendengar apa sahaja cadangan atau tuntutan dibuat QPEX dalam isu gaji kaki tangan awam kerana mengakui kesumbangan diberikan kumpulan terbabit dalam membangunkan negara. Katanya pada masa sama, kesan daripada kenaikan gaji terbabit perlu dilihat kerajaan dalam tempoh jangka panjang mengikut kemampuan dan kesannya kepada kedudukan kewangan negara pada masa hadapan. Saya faham dalam kerajaan pun ada kebimbangan yang besar. Ni boleh buat ke ni? Ni apa kesan dia kepada kewangan kerajaan kan? Tapi pandangan saya, we have to start somewhere. Semalam, Presiden QPEX Datuk Adnan Mat mengumumkan 8 cadangan dalam skim baru gaji perkhidmatan awam kepada kerajaan. Antaranya membabitkan kenaikan imbuhan tetap perumahan daripada RM350 kepada RM450. Selain itu, turut dicadangkan adalah memperkenalkan elang bandaraya. Sebanyak RM500 kenaikan gaji tahunan yang perlu ditambah baik, kenaikan pangkat jawatan khas untuk penyandang serta grade minimum perkhidmatan awam bermula grade 19. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pendidikan Tinggi akan melaksanakan tindakan segera bagi memastikan kesaling hubungan di kampus semakin baik. Perkara itu dijelaskan beliau dalam ciapan di laman Twitter rasminya hari ini sebagai respon kepada permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fahmi berkata beliau berhubung dengan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengenai perkara itu dan menyatakan isu utama mengenai kesaling hubungan di kampus adalah berkaitan jalur lebar talian tetap di dalam bangunan dan asrama. Katanya insya-Allah KKD dan MCMC akan segera usahakan. Terdahulu semasa program temu Anwar di Universiti Utara Malaysia Sintok di Kedah, Anwar meminta KKD memberi keutamaan berkaitan kesaling hubungan internet yang lebih baik di kampus universiti seluruh negara. Perdana Menteri berkata kemudahan internet di kampus universiti merupakan satu keperluan asas dan menjadi elemen penting yang harus disediakan seperti buku teks. Jadi setelah saya beberapa bulan yang lalu di Universiti UiTM ke UKM, dia dibangkitkan, ya, maka sudah ada rancangan dimasukkan dalam Kementerian Komunikasi dan Digital, sudah Fahmi, untuk memberikan keutamaan bagi semua kampus diberikan konektiviti ini lebih baik. Kebetulan di antara cadangan Elon Musk yang akan dia kemukakan kepada saya, termasuk ada beberapa facilities baru. Kalau kadang kita nak tunggu sistem rangkaian yang too elaborate, nak tunggu 5G network itu mungkin mengambil masa 1-2 tahun. Jadi ada cadangan yang akan dia kemukakan dan saya akan beri respon, dan mudah-mudahan kalau dapat kita boleh pastikan kemudahan itu dan install di semua universiti tahun ini juga, insya-Allah. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmini Ahmad berkata, penerokaan tenaga nasional berhad dalam perniagaan tenaga boleh baru di Eropah melalui anak syarikat milik penuhnya di United Kingdom akan membolehkan Malaysia menggarap pengetahuan berharga untuk mempercepatkan peralihan tenaga bertanggungjawab negara. Dalam kenyataan beliau berkata, penting bagi Malaysia untuk berjaya mengemudi peralihan tenaga ini selain mengimbangi isu-isu seperti keterjaminan tenaga, ekuiti tenaga dan kelestarian alam sekitar. Katanya dengan membuat demikian, Malaysia akan berdaya tahan dari segi ekonomi dan pada masa sama memanfaatkan peluang untuk pertubuhan manfaat. Peralihan itu juga akan memberi manfaat kepada negara
melalui pemindahan teknologi dan peningkatan kecekapan modal insan. Nik Nazimi yang berada di London baru-baru ini untuk lawatan kerja memuji TNB atas pencapaian luar biasa dalam menerajui ET Malaysia, mengurangkan jejak karbonnya dan mengembangkan TBB di Malaysia dan di luar negara. Menurut Nik Nazmi, bagi perniagaan TBB TNB di UK, pengetahuan dan kepakaran yang akan dimanfaatkan adalah tidak ternilai untuk TNB dan Malaysia. Tambahnya, kerajaan kini sedang meneroka pasaran import dan ekspor tenaga serta berhasrat agar Malaysia memainkan peranan penting dalam grid tenaga Asia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tersentuh ketika menghadiri Seri Syarahan Kehormat Madani mengenai Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi di Seri Perdana. Anwar dalam ucapannya berkata, beliau amat terharu dengan kehadiran anak-anak almarhum Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi iaitu Dr. Muhammad Al-Qaradawi dan Abdul Rahman Al-Qaradawi yang sudi berkongsi mengenai biografi dan perjuangan Syekh Yusof. Rumuskan, rasa sangat terharu malam ini apabila saya mendapat tahu mulanya Muhammad hubungi saya mengatakan bagi pihak keluarga mereka datang dengan hajat untuk menyerahkan seluruh kumpulan karya-karya besar Syekh untuk saya sebagai tanda ingatan Syekh dan kasih kepada saya. Anwar turut berkata Syekh Yusof pernah menulis surat pada tahun 2013 menyatakan sokongan terhadap perjuangan beliau dan rakan-rakan untuk memenangi pilihan raya umum ke-13 dan mengambil alih kerajaan Malaysia. Syekh Yusof Al-Qaradawi meninggal dunia pada 26 September tahun lepas pada usia 96 tahun. Sepanjang hayatnya, Ar-Royaham telah menghasilkan lebih 120 buah buku, termasuk naskah perundangan Islam serta menerima pelbagai pengiktirafan antarabangsa. Atas jasa baktinya dalam dunia Islam, Kerajaan Malaysia telah menganugerahkan Syekh Yusof Tokoh Mu'al Hijrah antarabangsa pada 2009. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa beliau tidak akan sesekali mencampuri urusan keadilan yang dipertanggungjawabkan kepada Badan Kehakiman Negara. Perdana Menteri berkata walaupun beliau tidak akan menggunakan walau sedikit pun kuasa untuk mencampuri urusan Badan Kehakiman itu. As I stand here today, and I can say with utmost certainty that since my taking office as Prime Minister, not only have I not encroached upon even a single inch of this sacred terrain, but I shall defend at all costs the independence of the judiciary. Mengulas lanjut, Anwar berkata pencabulan dalam prinsip pengasingan kuasa secara terang-terangan oleh mereka yang memegang tampuk kuasa terdahulu sudah menyaksikan serangan yang kejam dalam Badan Kehakiman Negara. Katanya ia adalah kemuncak kepada kemerosotan proses kehakiman itu sendiri, terutamanya dalam kes yang membabitkan ahli politik. Seterusnya memberi ancaman serius kepada badan itu. Mengulas mengenai salah laku dan rasuah, Anwar berkata sudah tiba masanya untuk kerajaan mengkaji Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dalam usaha memperluaskan perlindungan serta memberi perlindungan kepada agensi tertentu tanpa ada perasaan takut dihukum. Anwar juga turut menyeru semua pengamal undang-undang untuk menyokong setiap inisiatif kerajaan dalam mengadakan tadbir urus yang baik melalui ketelusan serta mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan salah guna kuasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Armiza Muhammad Ali mengumumkan bahawa pelatih sukarela yang berkhidmat dengan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bakal menikmati kenaikan allowance harian sebanyak RM40 sepanjang mengikuti latihan. Beliau berkata kadar allowance latihan sebelum ini iaitu RM5 sehari tidak pernah dinaikkan sejak 1970. Antara penambahbaikan segera yang telah kita putuskan adalah melihat kepada kadar allowance kepada anggota sukarela bagi mengikuti kursus. Untuk makluman, sejak tahun 1970, kadar allowance untuk anggota sukarela APM mengikuti kursus hanyalah pada kadar RM5 sehari sejak tahun 1970. Atas sebab itu kita telah menyimak dan kita telah bersetuju untuk meningkatkan kadar allowance tersebut serta-merta bermula berkuat kuasa pada bulan Julai ini daripada kadar RM5 kepada RM40 sehari. Dalam masa sama, beliau berharap perkhidmatan pasukan penyelamat di pantai dapat diperkasakan bukan sahaja dari segi kelengkapan tetapi juga meliputi skop penugasan. Katanya kita perlu menyediakan pasukan penyelamat yang mahir dan mantap yang memerlukan mereka yang bersemangat tinggi demi negara yang tercinta. Tambahnya, terdapat seramai 10,510 sukarelawan APM di seluruh negara dan sasaran pihaknya kadar allowance untuk setahun sebanyak RM1.8 juta.
Profesor Ekonomi Universiti Sunway, Dr. Yeh Kim Leng berpendapat pertemuan antara pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Tesla Incorporated, Elon Musk dan Perdana Menteri bakal membuka lebih banyak peluang kepada pembekal, penyedia perkhidmatan serta pengeluar alat ganti dan komponen untuk terbabit secara aktif dalam industri kenderaan elektrik. Beliau berkata perbincangan melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bilioner itu juga akan membawa kepada komitmen selanjutnya yang boleh memberi manfaat kepada ekonomi Malaysia secara amnya. Menurutnya, sebarang komitmen yang bakal muncul hasil daripada mesyuarat itu akan menyediakan industri EV Malaysia dengan rangsangan besar. Katanya pelaburan ikonik biasanya mempunyai kesan limpahan yang lebih besar melalui peningkatan pengukuhan keyakinan pelabur tempatan dan asing serta lebih banyak penyertaan dalam pelaburan. Pada 7 Julai lalu, Anwar ketika berucap pada Majlis Amanat Perdana Menteri kepada Pegawai Awam Negeri Sembilan di Dewan Majlis Bandaraya Seremban berkata, Musk menyatakan hasrat untuk bertemu dengan beliau minggu ini berhubung penambahan pelaburan di Malaysia. Mengulas lanjut, Kim Leng menyifatkan pertemuan itu bakal memberikan implikasi positif kerana ia mengesahkan hala tuju ekonomi kerajaan untuk memperoleh pelaburan langsung asing berimpak dan bernilai tinggi serta langkah ke arah tenaga bersih. Katanya jumlah FDI Malaysia akan terus meningkat sekiranya hasil daripada mesyuarat itu dapat memberikan Musk atau mana-mana projek beliau bertapak di negara ini. Pada 20 Julai ini, Tesla, pereka dan pengilang EV yang beribu pejabat di Austin, Texas, Amerika Syarikat akan membuat kemunculan rasminya di Kuala Lumpur.